Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghammam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mengizinkan, Allah telah memilih hati dan jasad kita semua untuk berada dalam kelas Al-Quran, yang mana pada pagi ini kita sudah masuk kepada episod yang ke-10. Pada pagi ini kita sudah masuk kepada episod yang ke-10. Sebelum ini kita sudah melalui beberapa episod bermula daripada suratul Duha. Hari ini kita masuk kepada hari yang ke-10, episod yang ke-10, iaitu surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Pada kemarin hari, pagi semalam kita berada pada episod yang ke-9. Yang mana episod yang ke-9 kita membahaskan, kita melihat Suratul Qari'ah. Suratul Qari'ah yang mana pada semalam juga tak ada suara. Ada suara tak? Adakah jelas? Cubaan. Tinggikan volume anda. Ada suara tak? Boleh tak komen, saya nak tahu ada suara atau tidak. Boleh tak komen, saya nak tahu ada suara ataupun tidak. Cuba komen, ada suara atau tidak. Komen ada suara atau tidak. Cubaan. Ada suara tak? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ada suara tak? Cuba komen di ruangan komen ada suara ataupun tidak. Cuba komen di ruangan komen ada suara ataupun tidak. Cuba komen di ruangan komen ada suara ataupun tidak, tuan-tuan. Jika tidak jelas ataupun tiada suara, tolong komen supaya saya tahu. Kalau tak, tuan-tuan, sia-sia je lah. Takut saya je lah mengajar nanti tuan-tuan tak dengar, maka tak sampai kepada matlamat yang kita nak capai. Dia tak komen. Saya nak tahu ada suara ataupun tidak. Sekejap, tuan-tuan. Jelas Alhamdulillah. Sekejap, tuan-tuan, saya nak betulkan mic. Mic ni panjang, jadi bila mana simpan macam ni jadi berselirat sekali.
Jadi sebelum itu saya minta jasa baik tuan-tuan untuk sharekan video ini. Moga dengan cara kita share, kita jadikan itu sebagai amal jariah pahala kita, amal jariah ilmu kita. Selagi mana orang mengamalkan apa yang kita sharekan itu, selagi itu berterusan, pahala itu masuk kepada kita. Lagi-lagi tuan-tuan, apa yang kita buat ini adalah suratul lazim. Surah-surah lazim. Surah-surah lazim adalah surah-surah yang selalu orang amal, orang selalu orang baca. Lagi-lagi imam, bagi lelaki, lelaki selalu baca tuan-tuan bila mana dia jadi imam di rumah. Jadi imam kat rumah. Jadi benda-benda macam ni lah kita kena betulkan. Macam contohnya masa solat tarawih baru-baru ni, PKP, jadi tidak boleh lah solat di masjid. Jadi laki-laki, suami-suami kenalah jadi imam tuan-tuan. Jadi kita ni bila mana jadi imam, kita kena bersedia daripada surah-surah itu dan sudut bacaan dia macam mana. Macam ni. Saya cuba pasang mic. Kalau tak dengar suara saya, bagi tahu. Dengar tak suara saya? Cuba komen. Saya nak tahu dulu. Cuba komen, dengar tak suara saya? Kalau dengar, type dengar jelas Ustaz. Kalau tak, bagi tahu. Boleh? Sebelum kita masuk kepada surah-surah ni kan, kalau masuk takut rugi sajalah. Saya blabber seorang, tak ada orang dengar. Boleh? Jelas Alhamdulillah. Fahmi Gaban jelas Ustaz. Alhamdulillah. Muhammad Tirmizi Uthman ada suara cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3 jelas. Alhamdulillah. Kak Rohani Uthman, Assalamualaikum Ustaz. Suara jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya sekali lagi mengingatkan sekarang kita berada pada Suratul Takatsur. Muka surat berapa? Muka surat 600. Episod yang ke berapa? Episod yang ke-10. Tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan, cuba bantu rakan-rakan kita untuk mengetahui surah apa yang kita baca dengan type di komen episod 10 surah At-Takatsur, muka surat 600. Sekali lagi tuan-tuan, surah At-Takatsur, muka surat 600. Type di ruangan komen surah At-Takatsur, muka surat 600. Muka surat 600. Tulis. Surah At-Takatsur episod yang ke-10 dah ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan mulakan sebentar saja lagi. Sebelum saya mulakan, saya minta jasa baik tuan-tuan untuk sharekan dulu video ini supaya ramai yang dapat manfaat. Dengan cara itu kita dapat sebarkan meluas ilmu ini. Kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Kita menyuruh orang ke arah kebaikan. Macam mana nak menyuruh ke arah kebaikan tuan-tuan? Dengan zaman sekarang, teknologi yang mudah dah ada depan mata kita. Maka dengan cara share je, kita sudah menyeru ke arah kebaikan. Itu antara caranya. Kita share kan, maka itu antara cara kita menyeru manusia-manusia ke arah kebaikan. Tapi kita kena usahakanlah. Usaha macam mana? Usaha untuk share dan usaha untuk amal dengan apa yang kita belajar. Ilmu kalau kita tak beramal dengannya, maka tak akan jadi apa-apa tuan-tuan. Ilmu kalau kita tak beramal dengannya, maka tak jadi apa-apa. Rugi sahaja dia ada dengan kita. Lagi berdosa. Nanti dia soal apa yang kamu buat dengan ilmu yang kamu belajar, kita nak jawab apa? Lagi bahaya tuan-tuan. Maka jika ada ilmu, kita beramal. Ilmu apa sekarang kita belajar ni? Ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Mana cara beramalnya? Membaca Al-Quran secara bertajwid. Membaca Al-Quran secara bertajwid, itulah ilmu yang kita nak amalkan sekarang tuan-tuan. Sebab apa? Imam Ibnu Jazari bagi tahu, orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid adalah berdosa orang tu. Orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, berdosa orang tu. Sebab apa? Sebab membaca Al-Quran secara bertajwid itu wajib ke atas setiap orang Islam. Membaca Al-Quran secara bertajwid itu adalah wajib ke atas semua orang Islam. Wajib tuan-tuan. Jadi sebelum kita mulakan, dalam beberapa minit sahaja lagi, saya minta jasa baik semua untuk sharekan video ini pada sebelah kiri live korang. Live tuan-tuan semua, ada butang share. Tekan butang share. Tekan butang share. Lepas tu ada banyak senarai grup kan. Tuan-tuan tekan paling kurang 20 grup seorang.
paling kurang 20 grup tu orang seorang. Tekan tuan-tuan share. Dengan cara ini kita dapat membuatkan orang lain pun dengar Al-Quran. Tuan-tuan, jika dia dengar sahaja tuan-tuan, dengar sahaja orang baca Quran, dia pun dah dapat pahala. Dengar je pun punya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar sahaja kalam daripada Allah ini, dengar sahaja bacaan-bacaan daripada surat cinta daripada Allah ini pun dah dapat pahala. Tuan-tuan, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala dengan asbab kita yang mengajak dia. Ajak macam mana? Adakah kita pergi ke rumahnya? Tak pun. Kita sharekan kepada grup dan dia tengok benda tu dan dia baca. Dia tak baca pun dia tengok dan dengar. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan cara tu pun dah dia dapat pahala sebab dengar Al-Quran. Itu baru dengar. Cubalah dia beramal dengannya. Cubalah dia membaca sekali juga tuan-tuan. Pun kita lagi banyak dapat saham. Dia pun lagi banyak saham. Saham apa tuan-tuan? Saham pahala. Yang mana saham pahala ni lah yang kita nak cari tuan-tuan. Yang mana dengan cara kita banyak menyeru ke arah kebaikan, dari situ kita dekat dengan Allah, Allah semakin redha dengan kita. Tuan-tuan, kunci kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cari redha Allah dengan cara kita bantu ramai orang Islam untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sahaja yang berusaha dekat dengan Allah. Rugi tuan-tuan, rugi. Kita sahaja yang berusaha, rugilah kita seorang-seorang. Sunyi je nanti. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kalau boleh kita ajak ramai orang untuk dengar bacaan Al-Quran, untuk perbetulkan bacaan Al-Quran. Yang mana kalau tuan-tuan tengok sekarang ini kita fokuskan pada surah-surah lazim. Inilah yang menjadi kewajipan kepada kita, kerana surah-surah lazim adalah surah-surah yang menjadi amalan kita. Kalau kita nak buka surah-surah yang besar, kita takut. Takut tersasul, takut tersalah sebab surah yang kita tak terbiasa. Jadi kita biasakan dengan surah-surah lazim. Macam mana nak biasa dengan surah-surah lazim? Inilah antara caranya tuan-tuan. Inilah antara caranya. Boleh? Cuba tulis di ruangan komen surah At-Takatsur muka surat 600. Zanariah Yazid jelas. Alhamdulillah. Muhammad Tirmizi Uthman muka surat 600 At-Takatsur episod 10. Betul, tepat. 3 komen yang jelas dan tepat. Terima kasih tuan-tuan. Jom kita sambung dengan surah At-Takatsur. Bersedia dengan Al-Quran jika ada depan tuan-tuan. Jika tiada pun tuan-tuan boleh tengok macam mana saya tunjukkan. Tapi lebih bagus kalau ada Al-Quran depan tuan-tuan. Jika tiada, tuan-tuan di pejabat, tuan-tuan dalam kereta, tak apa, tuan-tuan dengar je boleh, ataupun tuan-tuan boleh melihat kepada live yang saya tunjukkan nanti. Jadi tuan-tuan, sebelum itu marilah sama-sama kita membuka kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Maka tuan-tuan, sebelum kita baca suratul Fatihah, yang pertama niatkan dalam hati, ikut kata-kata saya ini, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan juga untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan, jom kita teruskan dengan bacaan surah At-Takatsur. Maka macam biasa saya nak tukar setup. Ini adalah pandangan kelas kami di Bandar Kuala Terengganu. Siapa yang berminat untuk join kelas Al-Quran, insya-Allah hari Khamis ini akan ada pembukaan kelas yang baru. Jadi tuan-tuan boleh sahaja WhatsApp nombor yang diberikan di bawah itu. Boleh saja. Allah, asalkan tuan-tuan berminat nak belajar daripada asas tuan-tuan. Kita akan ajar daripada asas. Asas macam mana ustaz? Asas
daripada alif bata balik tuan-tuan. Zero tak tahu, tak kenal huruf lagi bagus. Mari kelas kami ajar daripada awal sampai kepada akhir, sampai khatam Al-Quran. Daripada kenal balik alif bata sampai kepada habis tuan-tuan, insya-Allah. Jom kita tengok surah At-Takatsur. Ada 8 ayat, muka surat 600. Hamizah Syari At-Takatsur muka surat 600, betul. Imam Tayyib, Sa'diyah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dengan cara ini kita dapat bagi manfaat kepada ramai orang. Sharekan video ini, kita sebar-sebarkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takatsur muka surat 600. Surah At-Takatsur muka surat 600. Jelas ataupun tidak? Kalau sengit-sengit ke, tuan-tuan bagi tahu. Saya nak tahu. Saya rasa setakat ini jelas nak. Jadi tuan-tuan, inilah surah At-Takatsur, ada 8 ayat. Jom kita baca. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama tulis di ruangan komen. Ayat yang pertama tulis di ruangan komen. Ayat yang pertama tulis di ruangan komen. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama saya baca. Alhaakumut takatsur. Sekali lagi saya baca, ikut sama-sama dengan saya. Alhaakumut takatsur. Pada ayat ini yang tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kena buat pada ayat ini adalah jaga pada tempat yang saya tandakan ini. Yang pertama, jaga pada huruf ha. Yang kedua, jaga pada huruf sabdu. Yang ketiga, jaga pada huruf ra. Yang pertama, jaga pada huruf ha. Yang kedua, jaga pada huruf bersabdu. Yang ketiga, jaga pada huruf ra. Kenapa jaga pada tempat yang saya tandakan ini tuan-tuan? Yang pertama, saya tunjukkan. Jaga pada huruf ha. Kenapa huruf ha? Jom saya tunjukkan. Pada kelas malam pun, siapa yang join kelas mengaji, mari fizikal, saya ajar tuan-tuan huruf ha simpul. Ni ha simpul. Ha simpul. Jangan kita baca dengan huruf ha pedas. Jangan kita baca dengan huruf ha pedas. Tulis di ruangan komen. Ha simpul tak sama dengan ha pedas. Ha simpul tak sama dengan ha pedas. Tulis di ruangan komen. Ha simpul. Ha simpul tidak sama dengan ha pedas. Kenapa tidak sama? Type di ruangan komen macam ni dulu tuan-tuan. Kenapa tidak sama? Dengar cara baca. Kalau ha simpul, ini ha simpul tuan-tuan. Bunyinya macam mana? Alhaakumut takatsur. Dia makhraj ha simpul ini adalah level 3 kerongkong. Level 3 kerongkong. Maksudnya bawah sekali. Bawah sekali. Ha pedas level 2 kerongkong. Di level tengah. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tulis ha simpul level 3 kerongkong. Ha simpul level 3 kerongkong bawah sekali. Tulis di ruangan komen supaya tuan-tuan tahu di mana tempat keluar makhraj huruf ha simpul. Huruf ha simpul level 3 kerongkong, yakni bawah sekali. Dalam sikit tuan-tuan. Dalam sikit bunyi dia. Dalam sikit bunyi dia. Jadi tulis di ruangan komen ha simpul level 3 kerongkong dalam kurungan bawah sekali. Bawah sekali macam mana? Level kerongkong yang bawah. Jadi bunyi dia agak dalam. Alha. Dia berbeza dengan huruf ha pedas. Nama pun ha pedas. Ini ha pedas. Ni ha pedas. Kalau ha pedas bunyi dia macam mana? Alha. Itu ha pedas berbeza dengan huruf ha simpul. Tulis ruangan komen ha simpul level 3
kerongkong. Tulis tuan-tuan dalam kurungan bawah sekali. Baru kita nampak jelas. Ada tak yang tulis? Ida Marzuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Mak Ustaz, saya tak dapat join live ini sebab ada hal pagi ini, tapi saya akan share live ini. Maaf Ustaz. Kita apa tuan-tuan, insyaAllah akan ada ulangan pada malam ini. Terima kasih sudi share. Dengan cara itu kita sebar manfaat. Muhammad Termizi Uthman, Hasimpul tak sama dengan Habdas. Benar sekali. Hasimpul level 3 kerongkong bawah sekali. Benar. Putri Aisyah Hasimplai, Hasimpul level 3 kerongkong bawah sekali. Betul dah tu. Cuma typo tu. Hasimplai mana ni? Simplicity ke ni? Silap tu. Hasimpul. Okey, tapi betul lah tu. Dia cuma typo saja. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada yang kedua, jaga huruf ta yang bersabdu. Jangan kita baca dengan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kita tidak baca dengan sabdu, dah jadi salah. Kita membuang satu bunyi daripada sabdu. Kita kena baca alhaakumut takatsur. Thur. Lepas tu ujung sekali kita kena buat apa? Muncungkan. Berhenti dengan huruf ra, muncung. Thur, mulut kena muncung. Berhenti dengan huruf ra, muncung pada huruf ra ni. Boleh? Kita masuk pada ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Okey tuan-tuan, ayat yang kedua saya baca. Tulis di ruangan komen ayat yang kedua. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi, hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi saya baca ikut sama-sama dengan saya. Hatta zurtumul maqabir. Pada ayat ini tuan-tuan tidak susah sangat, tapi tuan-tuan kena jaga huruf yang ada sabdu. Hatta jaga. Huruf yang bersabdu ni tuan-tuan kena jaga dia supaya apa? Supaya tuan-tuan tidak buang huruf bersabdu tu. Yang kedua, paling payah ini adalah pada huruf ra hujung ni. Paling hujung tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila mana kita wakaf dengan huruf ra, sebelum huruf ra itu berbaris bawah, maka huruf ra itu ada sifat yang kita sebut sebagai sifat nipis. Bila nipis tuan-tuan, kita kena bunyikan huruf ra tu secara nipis sahaja. Dia berbeza dengan tur. Tur bila mana wakaf dengan huruf ra, sebelum huruf ra tu baris atas ataupun depan, huruf ra kena jadi panjang, huruf ra jadi tebal. Nampak tak? Nampak? Kalau wakaf dengan huruf ra, sebelum huruf ra baris bawah, wakaf kena dengan huruf ra yang sifatnya nipis. Bunyi secara nipis saja tuan-tuan. Maqabir. Benda ni sebenarnya lagi bagus bila mana kita bertalaki secara musyafahah, berdepan dengan guru. Guru akan tengok keadaan bibir kita dan bacaan kita. Barulah guru tahu sebutan kita betul ataupun salah. Jadi yang baru masuk, selamat datang. Jadi pertama sekali yang baru masuk, boleh sharekan kepada grup-grup. Dengan cara ini kita sebarkan lagi manfaat ni, insya-Allah. Di tuan-tuan, kita masuk kepada ayat yang ketiga. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Tulis di ruangan komen ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi saya baca ikut sama-sama dengan saya. Kalla sawfa ta'lamun. Cuba baca sekali lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Pada ayat ini macam biasa, jaga huruf bersabdu. Yang kedua tuan-tuan, kita nak baca wakaf ini, kita boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Tuan-tuan tulis di ruangan komen mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Wakaf 2 atau 4 atau 6 harakat. Tulis di ruangan komen mat arid li sukun, wakaf dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Tulis di ruangan komen mat arid li sukun, wakaf dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Boleh type di ruangan komen mat arid li sukun,
Ma'rif li sukun waqaf dengan apa? Waqaf dengan 2 atau 4 atau 6 apa? 6 harakat. Kita boleh pilih nak baca 2 ke, nak baca 4 ke, nak baca 6 ke, tiada masalah. Boleh faham sekarang ni? Tulis dengan komen supaya kita faham dan kita dapat bantu ramai orang juga faham, tuan-tuan. Jom. Okey, jadi seterusnya saya baca dengan ayat yang keempat. Tulis di ruangan komen ayat yang keempat. Tulis ruangan komen ayat yang keempat. Saya baca. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi saya baca. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Pada ayat ini tuan-tuan, jaga huruf mim bersabdu. Macam saya pernah bagi tahu dengung 2 harakat. Tulis dalam komen mim bersabdu. Mim bersabdu dengung 2 harakat. Mim bersabdu dengung 2 harakat. Mim bersabdu dengung 2 harakat. Tulis di ruangan komen mim bersabdu. Maafkan saya, terbang pula dia. Tulis di ruangan komen tuan-tuan, mim bersabdu. Type di ruangan komen. Boleh tak tu? Type di ruangan komen. Jelas tak tuan? Mim bersabdu dengung 2 harakat. Tulis di ruangan komen. Boleh? Alhamdulillah. Aman Rahman ma'rif li sukun waqaf dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Benar. Hamizah Syari ayat yang keempat, betul. Aman Rahman mim bersabdu dengan 2 harakat, betul. Yang lain pun tulis sama macam Aman ni, Abang Aman ni, supaya ramai yang dapat manfaat, ramai orang tahu. Dengan cara kita sebarkan, kita lagi kuatkan ilmu kita sendiri, kita kuatkan pahaman kita sendiri. Jom kita baca ayat ke berapa dah ni tuan-tuan? Ayat yang ke-5. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-5. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-5. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-5. Okey, tulis di ruangan komen ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 saya baca. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali lagi saya baca. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Betul atau salah saya baca tu? Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan betul-betul perasan makhraj, bunyi yang kedua adalah bunyi yang salah. Apa yang salah dia tuan-tuan? Yaqin dengan yakin. Beza. Huruf qaf, yaqin. Kalau orang silap baca dengan yakin, dah jadi tukar huruf kaf. Dah tukar pada huruf kaf. Dah silap besar dah tuan-tuan. Tukar huruf boleh tukar makna. Jaga. Ramai orang baca macam tu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Macam tu je dia baca. Nak baca laju punya bahasa, silap dah. Kena jaga ilmal yaqin. Yaqin. Huruf qaf. Jaga huruf qaf, bukannya huruf kaf. Huruf qaf bukan huruf kaf ni tuan-tuan. Boleh? Muhammad Tirmizi Uthman ayat yang ke-5. Betul. Alhamdulillah. Moga tuan-tuan ramai yang mata memandang supaya ramai dapat manfaat. Boleh? Ramai dapat manfaat juga. Saya minta jasa baik tuan-tuan untuk kita sebar-sebarkan. Dengan cara itu kita dapat manfaat, bukan untuk diri kita saja, untuk bantu orang lain juga. Jom kita baca ayat yang ke-6. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-6. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-6. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-6. Saya baca. Auzubillah. Lan tarawunnal jahim. Sekali lagi saya baca. Lan tarawunnal jahim. Pada ayat ini jaga pada huruf nun bersabdu. Jaga pada huruf nun bersabdu. Tentang perkara yang bersama juga. Nun sabdu.
Nun sabdu. Kita kena buat apa? Dengung dua harakat. Dengung dua harakat. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen nun bersabdu dengung dua harakat. Tulis di ruangan komen nun bersabdu. Nun bersabdu. Kena buat apa? Dengung. Dengung banyak mana tuan-tuan? Dengung dua harakat. Dengung dua harakat. Tulis ruangan komen supaya kita nampak dengan jelas. Aman, abang aman. Okey, nun bersabdu dengung dua harakat. Betul. Nun bersabdu dengung dua harakat. Jelas. Okey, boleh. Dengung macam mana tuan-tuan? Lan tarawun, dengung lan tarawunnal jahim. Kita dengung kan dia. Boleh. Kita sambung dengan ayat yang ke-7. Tarik di ruangan komen ayat yang ke-7. Muhammad Tirmizi, Abang Muhammad Tirmizi, nun bersabdu dengung dua rakaat. Benar sekali. Alhamdulillah. Jadi saya minta jasa baik semua juga. Jangan lupa untuk sharekan video ini. Dengan cara itu kita dapat bagi manfaat kepada ramai orang. Kita dapat saham pahala. Inilah investment untuk akhirat kita juga. Orang yang cari investment akhirat tuan-tuan, di dunia juga dia dah berjaya. Di dunia juga dia dah berjaya tuan-tuan. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Tulis ruangan komen ayat yang ke-7. Muhammad Tirmizi ayat ke-7 betul. Ayat yang ke-7. Jom kita masuk ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya baca. Alhamdulillah. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Saya baca sekali lagi. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Pada ayat ini jaga mim bersabdu. Pada ayat ini jaga nun bersabdu. Pada ayat ini jaga huruf ain. Pada ayat ini jaga huruf qaf. Pada mim bersabdu dan nun bersabdu seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, mim bersabdu, nun bersabdu, apa yang kita kena buat? Dengung dua harakat. Tuan-tuan, dengung dua harakat. Tapi tuan-tuan kena faham, dengung dia dengung yang macam mana? Dengung dia macam ini tuan-tuan. Dengung dia macam mana? Dengung dia macam ni. Kita tekankan pada makhraj mim ni dua harakat. Thumma, kita tekan. Bukan NG kan dia. Thumma. Bukan macam tu. Kita tekan pada makhraj mim itu dua harakat. Thumma latarawun. Latarawun. Kita dengung dua harakat. Latarawunnaha ainal. Ainal bukan ainan. Bukan ainal. Kalau baca dengan ainal, baca dengan hamzah. Tapi kat sini ainal yaqin, bukan yakin. Kalau baca yakin, huruf kaf, bukan huruf qaf. Boleh? Jadi jaga-jaga tempat yang tu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, tulis di ruangan komen ayat yang ke-8, ayat terakhir. Tulis ruangan komen ayat yang ke-8, ayat terakhir. Ayat yang tulis ruangan komen ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, ayat terakhir untuk hari ini. Ayat ke-8, ayat terakhir untuk hari ini. Tulis ruangan komen. Boleh? Tulis ruangan komen ayat ke-8, ayat terakhir untuk hari ini. Jadi saya baca ayat yang ke-8. Bunyi ayat yang ke-8 seperti ini. A'udzubillah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi saya baca. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada ayat ini juga perkara yang sama. Jaga mim bersabdu, jaga nun bersabdu, jaga nun bersabdu. Apa yang kita kena buat? Dengungkan dua harakat, dengungkan dua harakat, dengungkan dua harakat. Kita buat dengung dua harakat. Nak dengung macam mana ustaz? Tekan pada makhraj dia dua harakat. Thumma, dapat bibir. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Anin na'im. Kita jaga benda tu tuan-tuan. Yang seterusnya, tanwin berjumpa dengan huruf ain.
namanya adalah izhar halqi. Tanwin berjumpa dengan huruf ain, namanya izhar halqi. Apa yang kita perlu buat pada izhar halqi? Kita perlu jelaskan. Izhar, jelas, jelas dan terang. Nak jelas dan terang apa? Jelas dan terang tanwin itu berjumpa dengan, jelaskan dan terang bunyi tanwin itu. Maafkan saya, jelas dan terang bunyi tanwin itu. Bagaimana nak jelaskan bunyi tanwin? Macam ini. Yauma idzin, yauma idzin anin, yauma idzin. Jangan yauma idzin, itu dengung, tidak jelas dah tu. Kita nak yauma idzin anin na'im. Waqaf dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Mad arid li sukun. Jadi tuan-tuan, itu tempat-tempat yang kena jaga. Last sekali, jangan lupa juga huruf ta jangan baca dengan huruf sin. Huruf ta jangan baca dengan huruf sin. Macam mana nak tahu beza dia? Kalau gigi berjumpa dengan gigi, summa, itu bermakna tuan-tuan dah baca dengan huruf sin. Sedangkan pada ayat ini adalah huruf tha. Huruf tha ni makhraj dia keluar lidah. Jadi jangan baca huruf apa? Huruf tha dengan huruf sin. Bezakan 2 huruf tu tuan-tuan. Bezakan 2 huruf itu. Boleh faham sekarang ni? Bezakan huruf tha dengan huruf sin. Macam mana nak tahu beza dia? Kalau huruf sin, makhraj dia gigi berjumpa dengan gigi dulu. Maksudnya ujung lidah berjumpa dengan belakang gigi belakang. Maafkan saya, ujung lidah berjumpa dengan belakang gigi depan bawah. Itu adalah huruf sin. Kalau huruf tha, lidah ini keluar sedikit daripada gigi kita. Itu huruf tha. Jadi nak tahu, kita kena sebut huruf tha ni betul-betul. Nak tahu tuan-tuan, bacalah, cuba baca depan cermin, kita tengok lidah kita keluar dah sedikit. Kalau lidah kita keluar sedikit, itu betul. Boleh faham? Abdul Aziz, ayat yang ke-8 terakhir hari ini, betul? Muhammad Tirmizi Uthman Izhar Halqi, jelas dan terang bunyi, jelas sekali, betul. Ammar Rahman, jangan baca huruf tha dengan huruf sin, betul tuan-tuan. Jangan baca huruf tha dengan huruf sin, sebab kalau kita baca dengan huruf sin dah jadi tukar huruf, boleh jadi tukar makna. Jadi tuan-tuan, itu sahaja episod yang ke-10 pada hari ini. InsyaAllah, jadi macam biasa saya nak tukar setup dulu. Ustaz nak bawa pergi mana ni? Sabar dulu tuan-tuan, sabar. Kita mengembara kejap. Alhamdulillah kita jumpa lagi tuan-tuan. Jadi itu saja untuk episod yang ke-10. Adakah tuan-tuan bersedia dengan episod yang seterusnya, episod yang ke-11 surah Al-Asr wal Asr? Adakah tuan-tuan bersedia? Tulis di ruangan komen, saya bersedia episod 11. Tulis di ruangan komen, saya bersedia episod yang ke-11. Boleh tak tuan-tuan tulis di ruangan komen, saya bersedia dengan episod 11. Episod 11. Boleh di ruangan komen, Ustaz, saya bersedia dengan episod 11 esok hari. Tulis di ruangan komen supaya kita ramai dapat manfaat, kita menjadi bersemangat tuan-tuan. Tulis dalam komen, Ustaz, saya bersedia untuk episod yang ke-11. Muhammad Syahir, insyaAllah saya bersedia untuk episod yang ke-11. Alhamdulillah. Yang lain, ada tak lagi yang bersedia ni? Muhammad Tirmizi Uthman, Sad sama dengan sin, benar. Itu yang tadi, betul. Yang lain, adakah semua bersedia dengan episod yang ke-11? Fitrah Mukhtar, saya bersedia episod yang ke-11. Alhamdulillah. Hamizah Syari, saya bersedia episod yang ke-11. Alhamdulillah. Rahani Uthman, Kak Rahani, saya bersedia saya bersedia Ustaz, jika diizinkan Allah. Amin, insyaAllah. Moga kita semua diizinkan Allah, biiznillah. Saya doakan semuanya dipermudahkan urusan, dilapangkan dada, diberi kelapangan masa untuk sama-sama bersama kita, bersama saya, untuk kita belajar Al-Quran pada esok hari, episod yang ke-11. Wa Muhammad Khairi, saya bersedia episod ke-11. Bagus, minta UAS pun bersedialah dengan episod yang ke-11. Muhammad Tirmizi Uthman, saya bersedia
Untuk episod yang ke-11 esok hari wal asr. Betul. Surah ni surah yang banyak kita dengar tuan-tuan. Tapi surah wal asr saya cakap awal-awal ni tuan-tuan. Surahnya pendek tapi ramai sangat salah. Saya sebut sekali lagi. Surah Al-Asr. Surahnya sangat pendek. Surahnya ramai orang suka baca sebab dia pendek. Tapi percaya cakap saya tuan-tuan, ramai orang salah. Ramai orang tersungkur bahagian surah Al-Asr. Macam mana tuan-tuan nak tahu kat mana biasanya tempat orang tersungkur? Bersama saya pada esok hari, saya tunjukkan banyak tempat-tempat yang orang tersungkur. Lagi-lagi pada makhraj huruf ra. Jadi saya tunjukkan bagaimana praktikal bacaannya pada esok hari. Jadi tuan-tuan, saya tengok ramai yang bersedia. Ramai yang bersedia. Janariah Yazid, saya bersedia episod 11 esok. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi moga kita semua diberi kelampangan masa. Jadi tuan-tuan, terakhir di sebelah kanan tuan-tuan ada emoji love dan like. Tekanlah banyak kali tuan-tuan. Moga dengan cara ini bagi semangat juga kepada saya. Bagi semangat juga kepada saya. Tekan like banyak-banyak, tekan love banyak-banyak. Bagi nampak love aku duduk penuh wall ni. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja daripada saya. Kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Tadah tangan bersama saya tuan-tuan. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua daripada segala perkara yang boleh memudaratkan kami, daripada segala musibah dan bala bencana. Ya Allah, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan perjagaanmu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, berilah taufik dan hidayahmu kepada kami, istiqamahkanlah kami daripada jalanmu, dalam jalanmu, dan sentiasa menuju ke dalam jalanmu, jalan yang diradai olehmu ya Allah. Ya Allah, ikut sama-sama dengan saya tuan-tuan. Allahumma habibna ilal Quran wa habibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya ambil masa sekejap, 1 minit sahaja. Tuan-tuan, jangan lupa kita perlu sentiasa berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat hari-hari kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyakkan berselawat, sibuk mana pun kita dengan kerja, lazimkan bibir kita dengan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada kita, kita perlu zahirkan juga cinta kita kepada Nabi. Tanpa perjuangan Nabi tak sampai Islam kepada kita. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Jumpa esok pagi 9.30 pagi surah Al-Asr. Lockkan masa anda. Zamuda saya bersedia episod ke-11. Alhamdulillah, lockkan masa anda esok pagi 9.30 pagi. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok pagi.